Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar suara saya ya? Boleh, Jelas? boleh. Boleh, okey. Boleh. Jelas. Okey, sekejap ya. Saya nak share. Okey, boleh nampak dah PowerPoint ni? Okey, boleh nampak. Nampak ya? Okey. So, hari ni kita akan Boleh. sambung terus ke part 2 lah. Okey, siapa buang masa, saya terus je pergi. Sebab kita tak nak lambat sangat. Okey. So, sebelum ni kita dah belajar tentang Arduino dan sebagainya dalam Tinkercad. So, hari ni kita akan belajar tentang motor driver. So, pernah dengar motor driver tak? Tak ada lagi. Okey, tujuan motor driver ni belum lagi ya? Okey, motor driver ni kita gunakan adalah untuk mengawal motor. Motor DC motor lah. Sebelum ni kita belajar tentang servo motor. Servo motor ni dia boleh spin ikut degree 90, 180 dan sebagainya. So yang ni kita nak spinning lah. Okey, jadi kita akan gunakan motor driver. Okey, tengok pada kita akan dalam Tinkercad dia ada motor driver jenis L293D. Dalam Tinkercad dia ada. Okey, kalau tengok di punya data sheet ni dia ada pin 1 sampai 16. Okey, 1 sampai 16 lah. Okey, setiap pin ni ada fungsi dia tersendiri. Okey, kalau tengok sini yang gambar belah kiri ni. Okey, kalau nak tahu nombor dia, kalau sebenar ni memang tak nampak nombor dia. Okey, kalau anda semua nak tahu nombor nak kira macam mana, tengok ni lekuk yang atas ni kan. Okey, start lekuk ni belah kiri dia 1. Yang belah kanan tu 16 lah. So kita boleh kira 1, 2 sampai 8, lepas tu seterusnya 9 sampai 16. Okey. So pin 1 ni pada motor driver ni adalah enable 1, 2. Okey. Enable 1, 2 dan kalau tengok yang belah pin 9 ni, enable 3, 4 ni. Okey, enable ni maksudnya tujuannya adalah untuk mengawal kontrol speed motor. Okey, dia akan kontrol speed motor lah, kelajuan dia. Okey. Okey, dengan mudah kalau saya nak ringkaskan, sebenarnya DC motor ni sebelah kiri tujuannya adalah untuk mengawal motor sebelah kiri lah. Okey, belah kanan dia akan kawal motor belah kanan. Okey, boleh faham ya? Okey, so kita ada input 1, kita ada input 2. Okey, input 1, input 2 ni kita akan kawal motor di sebelah kiri ni. Okey, output 1, output 2 kita akan kawal motor sebelah kiri. Maksudnya output 1, output 2 ni kita akan sambungkan terus connect kepada motor. Okey, input 1, input 2 kita akan connectkan kepada Arduino. Okey, so ground kita sambung ground lah. Okey, untuk VCC2 ataupun VS ni, okey, kita ada dua VS tau, satu lagi VSS. Okey, pin 8 VS ni kita akan gunakan untuk supply voltage 12 volt. Okey, manakala VSS ni pada pin 16 ni kita akan ambil supply voltage 5 volt. Okey, so kenapa macam tu? Okey, 12 volt ni kita akan supply kepada motor sebab motor dia tak boleh voltage rendah daripada 5 volt. So kita akan gunakan external voltage lah, iaitu 12 volt. So manakala 5 volt ni kita akan gunakan untuk supply voltage pada IC sebab IC dia tak boleh lebih 5 volt. Kalau lebih 5 volt dia akan rosak lah. Okey, so belah kanan ni kita ada input 4, input 3. So input 4, input 3 ni kita gunakan untuk kawal motor belah kanan lah. Okey, boleh faham ya? Tak pun nanti saya tunjukkan, saya terangkan dulu. Okey, manakala output 3, output 4 ni kita akan sambungkan terus kepada motor. Okey, ground kita sambung ground. Okey, nampak tak? Belah kanan yang ni kita akan guna untuk kontrol motor belah kanan. Belah kiri ni kita akan guna untuk kontrol motor belah kiri. Okey, motor ni adalah motor DC motor ya. Okey, so boleh ikut faham sikit. Okey, tengok slide seterusnya. Sekejap Oops. Okey, ini motor driver truth table. Okey, so 1 ni maksudnya high lah, kalau 0 low. Okey, kalau kita nak control motor driver tadi, so pada kita punya coding tu kita kena letak enable 1, 2, 3, 4 ni kita kena letak dia 1 ataupun high. Okey, kalau kita nak bagi dia forward, condition motor tu bergerak forward, so kita kena buatkan input 1, input 2 ni high dengan low. Okey, dan input 3, 4 ni kita letak high dengan low. Okey, maksud dekat sini input 1, input 2 ni adalah untuk motor belah kiri. Okey, input 3, input 4 untuk motor belah kanan. So kalau kita bagi 1, 0, maksud ni dia akan forward. Okey, boleh. Okey, kau tengok bawah ni,
row yang ke bawah, yang kedua. Okey, kalau kita tengok input 1, input 2 dia 01 pula. So input 1 kosong, input 2 1. So terbalik kan? Kalau terbalik kita di reverse. So motor yang belah kiri ni dia akan reverse, motor belah kanan pun akan reverse sebab 01 juga. Okey. Okey, kalau tengok row yang ketiga ni, okey 1 kosong, manakala input 3, input 4 kosong kosong. Okey, maksudnya motor yang belah kiri ni dia akan forward dan motor 2 ni stop. Motor belah kanan lah, motor 2 tu. Okey, kalau tengok row yang keempat, saya letak sini input 1 kosong, input 2 kosong. Maksud dia motor yang belah kiri ni stop lah. Okey, so motor yang belah kanan 1 kosong, maka dia akan forward. Okey, kalau kosong kosong kita bagi, dia akan stop lah. Okey, boleh faham ya tekan ni? Okey. Boleh. Okey, tadi kita dah control motor. Kita on dan off motor. Sekarang ni macam kita nak control speed motor. Okey. Kenapa kita perlu control speed motor? Okey, sebab kalau kita nak buat robot, kalau motor tu terlampau laju, kita tak boleh nak kawal pergerakan dia. Kadang-kadang sensor ni dia ambil masa untuk react. Dia nak detect kan, dia nak react. So bila terlaju terlepas tu dia akan jadi kelang kabut lah. Seolah-olah macam kita buat robot tu tak jadi. Padahal sebenarnya jadi. Cuma masalahnya motor tu bergerak terlampau laju sampai sensor dia tak boleh detect. Boleh faham? So sangat penting untuk kita kawal kelajuan motor supaya dia lebih slow lah. Bila lebih slow, dia akan jadi robot tu akan lebih smooth. Okey. So cara untuk kontrol motor ni, kita boleh kontrol je benda voltage. Voltage je. So kalau kita bagi voltage 12 volt, sebab tadi motor dia perlukan 12 volt supply. So kalau kita bagi 12 volt, maka dia akan full speed. Okey, kalau kita kontrol bagi separuh, 6 volt saja, so akan dapat half speed lah. Okey. So cara untuk kontrol motor ni kita boleh gunakan pulse width modulation ataupun PWM signal. Okey, selalu orang panggil PWM signal. So, kalau kita gunakan PWM signal ni, maka kita boleh control speed motor lah. Maknanya kita akan adjust dunia value voltage dia. Okey. Okey. So pada Arduino ni, kita boleh tengok tak semua pin pada Arduino ni, yang sini digital ni 13 sampai 0 ni, tak semua pin ni adalah PWM signal. Setengah saja yang PWM signal. So yang kita boleh pakai hanya pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Okey, cara kalau kita tak ingat tak apa. Cara nak tahu, nak tengok dia, anda boleh tengok mark yang macam bentuk simbol ni kan. Simbol macam cacing ni kan. Simbol ni makna itu adalah PWM signal. Nampak tak kat sini? Ni 11 PWM signal, 10 PWM signal, 9 pun PWM pin 6. Bukan negatif ni. Ini mark dia. Ini tandanya dia adalah PWM pin. Okey. So untuk kontrol motor, kontrol speed motor, kita hanya boleh guna pin ni saja. Pin lain tak boleh. Okey. So boleh faham ya? Okey, seterusnya. Okey, cara dia. Okey, cara kita nak connect, kita nak buat circuit diagramnya. Okey, yang pertama, so kita akan sambungkan, kita ambil pin WM ni, contohnya saya ambil pin 11. So saya ambil pin 11 PWM, saya sambungkan pada enable. Enable lah, sebab enable ni untuk control speed dia. Okey. So bila saya sambungkan pin 11 ni kepada enable, saya boleh control speed motor pada belah kiri ni, iaitu motor output 1, output 2. Sebab tu nama dia output 1, output 2. Sebab dia control sebab tu enable 1, enable 2, sebab dia control motor sini. Motor yang pada belah kiri ni, iaitu pada output 1 dan 2 ni. Okey, boleh ya. Output 1, output 2 ni maksudnya kita akan connect dengan motor lah. Kan motor ada dua connection kan, positif negatif. So kita akan sambung pada output 1, output 2 ni. Okey. So lepas dah sambung, so bila kita nak, kalau kita nak control, so kita kena guna code block yang ni. Set pin. Contohnya saya pakai pin 11, PWM pin 11. So saya letak 255. Okey, kalau 255 tu maksudnya high speed lah, full speed. Value dia di antara 0 sampai 255 kita boleh guna. So kalau kita letak 255, maknanya dia dekat maximum speed. Kalau kita bagi 127, dia separuh, half speed. Kalau bagi 0, maknanya tak ada lah, kosong lah, tak ada kelajuan, maknanya dia tak bergerak lah. So kita boleh pakai mana-mana, 250 boleh, 100 boleh, 90 boleh. Kita boleh test. Okey, boleh faham ya? Okey, ni contoh lah. Okey, kalau kita letak enable 1, 2 tadi 255, enable 3 dengan 4 255, maksud dia dia akan
dia akan bergerak dengan kelajuan yang maksimum. Dan kalau kita kalau kita nak bagi dia forward, kita cuma perlu letak high dengan low lah pada input 1, input 2 dan high low pada input 3 dan input 4. Okey. Kalau kita bagi dia 127, maka dia akan bergerak forward at half speed. Kalau kita bagi speed dia kosong-kosong, mana dia tak akan bergerak. Macam tu, senang je. Okey, jom kita cuba. Okey, semua orang boleh lah, semua pelajar boleh cuba buka Tinkercad dulu. Okey, sementara tu saya akan pergi ke Tinkercad. Saya akan padam sharing ni. Saya akan share Tinkercad kita buat sama-sama ya. Yap. Silap tekan tadi. Sekejap Okey, nampak saya punya dashboard Tinkercad? Ada Ada. Okey, ada. Okey, jom kita sama-sama buat. Okey, tarik Arduino. Sekejap kenapa dia lambat? Okey. Okey, macam biasa tarik Arduino, keluarkan breadboard. Okey, macam biasa kita sambung dulu 5 volt pada breadboard ni. Okey, saya letak warna merah lah untuk supply 5 volt. Kita ambil ground daripada Arduino, sambung ke breadboard. Okey, kita completekan dia punya circuit untuk breadboard ni. Negatif sambung negatif, positif sambung ke positif lah. Okey. So kita ambil L293D, just type je L293D. So keluar motor driver ni. So tarik. Okey, letak tengah-tengah ya. Kalau kita letak kat sini nanti dia short. Dia sambung dengan kaki sebelah sana tu. Okey, letak tengah-tengah. Okey, yang pertama yang paling senang kita boleh sambung adalah ground dulu. Okey, cari ground. Okey, ni ground kan. Kita sambung terus ke ground lah. Okey, sambung ground. Ni pun ground juga. Ground, check balik takut silap. Okey, letak warna hitam untuk ground. Okey, ni pun ground belah kanan, belah bawah ni ground. Ni pun ground, sambung ke ground. Okey, untuk pelemahan kita tak control speed lagi lah. So pada enable ni kita terus sambung ke 5 volt. Okay, enable 1, 2 ni saya sambung kepada 5 volt. Okey, saya tak control speed lagi untuk memula ni lah. Okey, enable 1, 2 5 volt, enable 3, 4 pun saya sambung kepada 5 volt. Okey, masuk 5 volt tu satu-satu lah. Kalau anda ingat balik, pelajar ingat balik yang truth table tadi kan, enable 1, 2 dia 3 dan 4 mesti satu-satu, baru dia akan bergerak. So kita letak 5 volt tu satu lah. Okey, seterusnya voltage. So kita ada power 2 dengan power 1. So power 2 ni untuk voltage yang lebih tinggi, digunakan untuk supply voltage pada motor. So kita ambil bateri 9 volt ni, sebab dalamnya ada 9 volt je. Okay, kita ambil yang ni. Ok, so kita ambil yang warna merah ni, sambung kepada yang ni lah, pin power 2 ni, VS. So ni ground tu, sambung ground. Ok, dah ok, boleh ikut So yang power 1 ni kita sambung kepada 5 volt. Sebab power 1 ni dia hanya ambil 5 volt saja, tak boleh lebih. Dia untuk running IC. Okay, dia run IC ni. Ok, so dah ok. Ni yang simple connection kita dah buat. Ok, boleh faham ok, seterusnya saya nak buat connection untuk motor pula. Ok, saya cari motor. Saya ambil yang ni, motor ni lah, DC motor.
Okey, kerana anda semua nak tahu kan, apa yang kita buat ni kan boleh buat dalam dunia yang sebenar sama je, sebiji. Dunia sebenar pun ada benda ni. Okey, untuk motor yang ni kita akan sambung kepada output lah. So output 3 dan output 4. Sambungkan. So saya ambil ni, saya sambung ke sini lah. So dia akan pergi ke output 3. Okey, motor ni pun sambung kepada output 4. Nampak tak? Output 3 dan 4 ni untuk positif negatif motor. So yang belah atas ni dia akan kontrol motor yang atas ni. Okey. So motor bawah, satu lagi motor untuk yang belah bawah ni. Okey. So kita akan sambung balik kepada pin output 1 dan 2 lah. Okey. So sambung kepada yang ni. Tengok, okey, ni output 2. Okey, sambungkan kepada output 1 yang ni lah. Check balik. Okey, betul. So ni merah. Okey. So dah siap yang ni. Okey, yang terakhir kita akan sambungkan input. Input 1, 2 dan input 3 dan 4. So input 1, 2 ni daripada Arduino. So daripada Arduino dia akan pergi kepada IC L293D ni. Okey. So saya akan ambil mana-mana lah. Kata saya ambil 6. 6 saya akan sambung kepada input 1. Okey, saya terus ambil sambung kat sini. Saya buat warna hijau contoh. Okey. So yang 7 ni saya sambung kepada input 2. Sini input 2 Okey, dah siap ni input 2 untuk 7 dan input 6 untuk input 1. Okey. Lepas tu pula saya ambil untuk input 3 dengan input 4 ni. Input 4, lepas tu sini input 3. Okey, saya ambil, katalah saya ambil 8 dengan 9. So 8 saya sambungkan kepada input 3. Okey, lepas tu 9 saya sambungkan kepada input 4. Okey, yang ni. So check baik-baik takut silap sambungkan dia tak jadi. Okey, warna kuning lah. Okey, dah siap connection kita untuk motor driver. Okey, boleh faham tak sekarang ni? Tak ada masalah Okey, sekarang ni saya nak guna switch untuk kontrol motor. Saya guna satu switch je dulu. Saya bagi awak semua, saya akan tunjuk cara je lah. Nanti kalau awak nak mahir, boleh lah pakai 3-4 switch ke. Okey, switch ni saya tak perlu cerita sangat kot. Minggu lepas dah ajar kan, dah belajar. Okey. So saya ambil, okey, untuk positif saya sambungkan dekat sini. So 5 volt akan masuk ke sini. Saya ambil warna merah. Okey, 5 volt masuk ke switch. Lepas tu akan pergi ke ground. Kalau tekan akan pergi ground. Dan satu lagi dia akan pergi ke input. Okey, dia akan pergi ke input Arduino. Dia akan jadi input pada Arduino lah. Katalah saya ambil 13. Okey. Warna biru. Okey. So dah siap. So bila saya tekan switch ni, saya nak dia pergi forward, saya nak pergi reverse ataupun kiri dan kanan. Okey. So boleh ada masalah tak ada? Nampak? Okey, nampak saya check. Okey, kalau segan nak cakap, just type dekat chatting kat situ message, nanti saya baca. Okey, kita pergi kepada coding. So coding yang pertama. Okey, kita pergi pada variable. Okey, saya tulis button lah. Satu button je, sebutton je lah. Okey, macam biasa saya ambil set button. Okey. So button akan baca input daripada switch, iaitu pada pin 13. So saya ambil input. Okey, digital lah sebab dia digital. So pin 13. Okey, lepas tu saya terus ambil ni. Okey, saya terus ambil yang ni. Okey, ni pun boleh. Okey. Lepas tu sekejap saya tengok. Ambil itu boleh. Okey. Ini boleh Okey. Lepas tu saya ambil mat. Ambil yang ni masuk sini. Lepas tu ambil button. Masuk dekat sini. Okey, sama dengan. Okey, lepas tu kita ambil high. Okey. Lepas tu kita ambil output. So kita nak control output kan. Okey, kita ambil output
yang ni lah, set pin to high. Okey. Okey, so ni kita tengok balik dia circuit diagram tadi. Okey, so kita tengok pada input input 1, input 2. So input 1, input 2 ni, yang ni input 1 pada pin 6 dan input 2 pada pin 7. Okey, so input 1 pin 6, input 2 pin 7 dan input 8 pada pin 3. 8 pin input 8 pin 3, input 3 pin 8, input 3 pin 8 dan input 4 pada pin 9. Okey, input 8 pin 9. Kita kena make sure betul kita buat, takutkan tersilap tak jadi. Okey, so dah siap. Okey, lepas tu kita tengok truth table tadi. Truth table. Okey, kalau saya alihkan ni boleh nampak saya pergi ke nota. Boleh nampak Okey, kalau tengok truth table ni, kalau kita letak, kalau kita nak forward, so kita kena bagi enable 1, 2 dan enable 3, 4, 1, 1 kan. Kita dah buat kan, 5 volt tadi kita letak kan. Kita dah buat dah. Okey, lepas tu kita nak buat 1, 0. Input 1, input 2 ni 1, 0 dia akan forward. Okey input 3, input 4 pun forward. Okey, so kita buat lah. Okey, so maknanya input 1, 6 tu 1, ini 0, ini 1, ini 0. Okey, dah siap. Okey, start simulation. So dia akan bergerak. Nampak tak? Nampak tu? Dia tulis tu 231 RPM, rotation per minute. Okey, kalau dia tak ada apa-apa nilai depan tu maksud positif lah. Positif 231 rotation per minute. So dia dah bergerak. Okey, boleh faham? Semua orang? Boleh. Yeah, okey. Okey, kalau kita nak reverse kan? Maksud dia input 1, input 2 ni 01, input 3, 4 ni 01. Okay, cuba kita buat. Ikut je tu table tu. So ini kita buat 0, ini kita buat 1, ini kita buat 0, yang ni pun kita buat 1. So 01, 01. Okey. Kan, nampak ada reverse. Okey, nak tahu reverse ada negatif. Negatif 231 rotation per minute, maknanya dia reverse ke belakang. Okey, boleh faham. Jadi motor kita akan reverse ke belakang lah, kita punya robot. Okey. Macam tu, senang je. So kalau kita nak kiri dan kanan, maknanya senang je lah. Satu motor bergerak, satu lagi motor tak bergerak. So dia akan ke kanan atau ke kiri. Boleh faham kan? Okey, contohnya kalau saya buat motor belah bawah ni, iaitu 6 dengan 7 ni, saya bagi dia forward. Forward maksudnya 1, 0 lah kan. Lepas tu yang motor yang belah atas ni saya bagi dia off. Okey, kalau off kita letak 0, 0 je. 0, 0 dia akan off lah. Kita start simulation. Okey, saya tekan switch. Nampak tak? Satu motor akan bergerak. Motor yang bawah ni dia bergerak. Yang motor atas ni dia tak bergerak. Okey. So dia akan dia ni. Okey, seterusnya. Okey, so dah nampak, dah faham ya? Okey, dah boleh. So sekarang ni kita nak buat, sekarang ni kita nak buat pula. Okey, kita nak control speed. Okey, untuk control speed kita kena guna enable lah. Okey, ni nanti kita kena ubah circuit diagram. Okey, tadi kita pakai, so untuk control speed kita kena guna enable. So enable ni kita kena padam dulu. Enable sini, ni power silap. Ini enable. Okey, enable ni kita padam. Enable dekat sini pun ni enable Okey, ni padam. Oops. Okey, padam ni. So kita kena ambil pin PWM saja. Okey, kita lah saya ambil 10 dengan 11. Ataupun 5. 5 ni untuk, okey, saya ambil 5 ni. Saya ambil 5 sebab dia 5 ni PWM nampak simbol mark tu kan. Garis-garis bengkok kan. Okey. So sambungkan pada enable. Enable 1, 2. Okey, buat warna lain sikit lah, bagi lain. Okey, yang untuk enable yang atas ni, enable 3, 4 ni, saya sambungkan pada PWM pin 11 katakan. Okey. Okey, so circuit diagram dah okey, so kita boleh control speed motor. Okey, jom kita tengok. Kita control speed motor.
Okey, ni saya buat lain lah. Ini kan saya pakai yang ni. Ambil yang ni. Okey. Ni saya buang. Okey, ni biar dulu. Okey, kalau nak control speed motor, maka so enable 1 dan 2 ni, enable 3 kita sambung kepada pin PWM lah. Okey, so kita pergi kepada output. Okey, output kita kena ambil yang ni, set pin ni, nampak tak? So kena kita ambil ni, tak atas satu ni, ambil tak atas satu. Okey, saya terus masuk sini lah. Okey, so pin mana? Okey, katalah yang atas kali ni saya nak control yang belah bawah lah. So pin 5, motor bawah ni kan. So pin 5. Yang atas ni saya guna pin 11. Okey, pin 11. Okey, katalah saya buat 100. Okey, ingat tadi kita buat tadi dia maximum speed 231 kan, lebih kurang RPM. Okey, so ni mesti rendah pada 1. Bagi kita letak 100 je. Dia maksimum 255. Okey, so dah siap lah ni. Di bawah ni kita kena buat juga. Yang bawah ni kita kena off kan lah. Kalau kita buat else kan, else kita kena off kan dia. Sekejap, saya tak terambil yang ni pula. Okey, ni pun samalah. Dia kena letak yang ni. Yang ni. So jadi pin 5. Pin 5 ni pin 11. Okey, 00. So dia off ni. Okey, kita start simulation. Okey, kalau saya tekan, okey, nampak ada gerak tu 97 yang belakang, yang belah bawah tu. Sebab apa yang atas kosong? Sebab saya terlupa tadi kan kita buat dia belok kan. Saya lupa yang ni. Saya lupa tekan hide. Okey, sebab saya lagi. Okey, kalau saya tekan, nampak dua-dua motor bergerak forward dalam 95-94 RPM. Mana motor, speed motor tu dia dah kurang. Okey, boleh faham? Bila kita boleh control speed motor, maka kita mudahlah untuk buatkan robot tu lebih smooth gerakan dia. Itu tujuan dia. Okey. So yang terakhir, kalau kita gunakan sensor pula. Okey, kalau saya guna sensor. Okey. Okey. So ni biar tak apa. Katalah saya guna sensor foto transistor. Okey, foto transistor ya. Okey. So dia ada sini collector, kita sambungkan kepada positif. Dan sini dia ada emitter, sambungkan kepada negatif. So negatif ni kita ambil resistor lah, supaya kita boleh control current, supaya tak terlalu banyak, nanti dia boleh damage. Kita control current. Okey, so positif masuk kepada collector, keluar kepada emitter, pergi ke ground. Okey, control current dengan gunakan resistor. So maknanya bila dia akan reflect cahaya, so bila dia nampak cahaya, so akan berlaku perubahan voltage. Okey, untuk perubahan voltage tu akan keluar dekat sini lah. Voltage akan sini masuk 5 volt. So bila ada cahaya, dia reflect cahaya, so voltage ni mungkin akan berkurang lah. So dari situ kita boleh detect reflection light lah, cahaya. Okey, so ni akan di input. So di input, pergi kepada Arduino. Katalah saya ambil pin 4. Okey, pin 4 saya ambil warna apa lagi belum? Warna oranye. Okey, so saya ambil sini variable, klik variable, lepas tu ambil sensor. Okey, lepas tu ni boleh ubah lah, switch saya tak pakai, saya guna sensor. Okey, sensor tadi pin 4. Okey, pin 4. Okey, dah senang ya. So ni saya buang, ambil sensor. Okey, sekarang start simulation. Okey, so kalau tekan pergi sini. Okey, ni kalau tak ada cahaya lah. Okey, bila ada reflect cahaya, so motor tu akan bergerak. Okey, boleh faham? So mana kalau kita nak buat automation robot, kita boleh guna sensor. So motor tu akan bergerak dan berhenti ke kiri dan kanan
secara automatik dengan menggunakan sensor. Okey, boleh faham semua? Ni okey, habis ni. Tu je. Ada soalan tanya tak? Kalau satu motor ke depan, satu motor ke belakang pun akan belok, betul. Kalau satu motor ke depan, satu motor ke belakang, dia akan belok. So dia akan lebih belok, dia akan lebih sensitif lah. Dia akan lebih sensitif belok dia, lebih laju lah daripada kalau satu motor je yang berpusing. Okey, soalan lagi? Okey, tak soalan dah. Okey. So, mungkin ada yang bertanya kot, kalau kita nak guna ni dalam, kalau 3 cat ni kita nak buat yang real. Okey, 3 cat dia tak boleh guna untuk real lah. Dia tak boleh guna untuk real. Tapi anda semua boleh guna satu lagi software lain lah, iaitu namanya M-Block. Anda boleh guna M-Block lah untuk cuba. M-Block ni kita boleh guna. M-Block ni dia pakai block macam ni, sama je. So kita boleh terus run kepada Arduino yang real punya. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada kita punya tugasan lah yang terakhir. Okey, tugasan terakhir. Okey, tugasan. Okey, boleh nampak semua? Okey, para peserta, kita akan buat tugasan kedua, iaitu robot mengelak halangan. Robot avoid obstacle. Okey, robot mengelak halangan. Okey, ada soalan tanya ke? Okey, para peserta dikendaki membina sebuah robot yang bergerak dengan menggunakan DC motor dan dapat mengelak halangan ketika sedang bergerak. Para peserta dikendaki menggunakan 3 sensor untuk mengesan halangan di hadapan, kiri dan kanan. So 3 sensor untuk detect depan, kiri dan kanan lah. Di mana halangan berada dalam jarak 20 cm ke bawah, lebih kurang macam tu. Okey, nombor 1, jika kondisi pertama, jika tiada halangan, robot akan bergerak, sentiasa bergerak ke hadapan dengan kelajuan maksimum. Okey, tak ada halangan, bergerak maksimum full speed. Okey, yang kedua, kondisi kedua, jika ada halangan sebelah kiri, robot akan bergerak sebelah kanan dengan kelajuan yang minimum. Dia nak mengelak kan? Okey, jika ada halangan sebelah kanan, robot akan bergerak ke kiri dengan kelajuan yang minimum. Jika ada halangan di hadapan, maka robot akan berhenti sebentar dan seterusnya berundur ke belakang selama beberapa saat dan akhirnya membelok ke kanan atau ke kiri selama beberapa saat. Maknanya dia ada delay sikit. Bila dia nampak ada halangan kat depan, dia delay sekejap, berhenti, delay, lepas tu dia berundur ke belakang selama beberapa saat. Kalau kita tak letak delay kan, bila kita letak delay motor tu, so dia akan ikut delay, dia akan bergerak, motor akan berpusing ikut masa mana yang kita letak pada dia. Boleh faham tak? Kalau kita letak lama, so dia akan ke belakang lama lah, jauh lah pusing ke belakang. Kalau kita start masa sekejap, so sekejap dia ke belakang. Okey, lepas tu dan akhirnya membelok ke kanan atau ke kiri. Terpulang pada anda semua lah. Okey, yang terakhir, kondisi yang terakhir, jika ada halangan di hadapan, di kiri dan kanan, maka robot akan berhenti sebentar. Okey, berhenti sekejap, ada delay sekejap, lepas tu dia bergerak berundur ke belakang. Lepas tu ada delay lagi dan akhirnya berpusing terus menghadap ke belakang dan terus bergerak macam biasalah, dah tak ada halangan kan. Okey, boleh nampak tak? Kalau tak faham, kita tengok gambar ni. Jap. Okey. Ni gambar rajah saya dah letak. Okey, nombor 1, kondisi pertama, kalau tak ada apa-apa halangan, dia akan bergerak lah, sentiasa bergerak ke hadapan dengan maximum speed. Okey, kalau ada halangan belah kiri ni, yang belah kiri yang atas ni kan, nombor 2 ni, belah kiri lah kiranya, dia akan bergerak ke kanan. Lepas tu control speed dia, minimum speed, jangan laju sangat, nanti terlanggar juga. Okey, kalau ada halangan belah kanan, so kita control speed dia bagi perlahan sikit, so bergerak ke kiri. Okey, kalau kondisi yang keempat, kalau ada halangan depan, so dia berhenti sekejap, lepas tu delay, tu reverse ke belakang, reverse minimum speed jangan laju, lepas tu delay, lepas tu dia akan ke kiri atau ke kanan, bergantung pada anda lah, terpulang anda nak pusing kiri ke nak pusing kanan, terpulang. Okey, yang terakhir, kalau ada halangan di kiri dan kanan belakang, so dia berhenti dulu, delay sekejap, lepas tu reverse ke belakang dengan minimum speed, lepas tu delay, lepas tu dia terus pusing menghadap ke belakang. Okey, boleh. Okey, so itu je, sekian terima kasih. Itu je ya kita punya ni. Okey, ada soalan tanya? Yang tak faham ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Cik Syazwan, Saya.
Yang pasal kereta ni kalau dia nak Ha? berputar-putar tu kita kena tukar kan dia punya input tu kan. Kita kena tukar and masukkan yang macam high-low tu kan. Betul. Kita kena tukar input dia high low menggunakan berpandukan pada truth table. Oh, okay. Truth table motor driver tu. Okey, ada soalan ingat tanya? Boleh ke guna selain daripada ambient sensor? Macam guna ultrasonic sensor ke? Betul. Memang itulah betul-betul. Boleh. Oh, okay. Okey, ada soalan lagi? Nak tanya? Okey, setakat ni senang ke susah? Cikgu, Ya, saya. tadi cikgu kata kena guna 3 sensor kan? Betul. So 3 kena lain-lain ke ataupun semua sama? Sepatutnya sensor yang sama lah sebab dia mengesan halangan. Okay. Okey. Soalan lagi? Okey. So, tak ada soalan? Saya tengok dekat chat je. Nak tanya last boleh? Boleh. Yang nak guna 3 sensor tu kena guna 3-3 dah ni? Betul, guna 3 sensor. Guna sensor. Oh, okay. Nak bagi dia run automation, dia pusing dia sendirilah. Okey. Soalan Cik Syazwan nak tanya. Ya, saya. Nak tanya. Maksudnya nanti waktu presentation dalam video tu, kita kena ikut turutan 1 sampai 5 tu ya? Contoh jika mana-mana. Oh tu tak okey, boleh juga. Senang kita nak apa juri nak faham kan dia punya keadaan bila kita nak present. Ikut turutan pun tak apa. Maknanya nombor 1 student boleh ceritakan okey nombor 1 dia akan move forward kalau tak ada halangan. Condition kedua sekian macam itulah, boleh juga macam tu. Okey. Explain lepas tu demo. Betul ya? Boleh, betul. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Okey, setakat ni saya nak tanya, senang ke susah ni? Senang kot ya, saya ingat susah. Tak ada jawab. Tak jawab ni senang ni. Okeylah. Diam tanda setuju. Okey, apa dia, saya berhenti dekat ni dulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik Syazwan di atas penerangan dan sesi taklimat untuk tugasan kedua kita tadi. Okey, jadi diharap semua peserta boleh turut serta dengan yang mana layak boleh turut serta dan cuba yang terbaik untuk menghantar video seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, jadi untuk sebelum tu saya nak buat sedikit penerangan tentang pusingan akhir nanti. Mudah-mudahan semua layak lah. Kita akan tengok macam mana. Jadi bila dah masuk ke pusingan akhir, sekejap saya, Cik Syazwan boleh stop sharing Oh ya, saya dah stop. Oh, sorry. Okey. Okey, sekejap ya. Saya nak sharekan sikit. Okey, pusingan akhir nanti kalau boleh tengok di sini, saya ada sharekan slide, boleh nampak kan? Okay, pusingan akhir pada 14 hari bulan 8. Okey, timeline dia sebulan daripada sekarang lah. Untuk pusingan akhir ni, kita akan bagi taklimat sedikit pada jam 10 pagi pada 14 bulan 8 tu. Untuk pusingan akhir ni, para peserta perlu menyiapkan tugasan tersebut pada hari berkenaan. Kalau tengok sini nampak taklimat 14 bulan 8 kita bagi bengkel dan juga tugasan pada hari yang sama pukul 10 pagi. Kalau tengok tarikh menghantaran video kat sini juga pada 14 hari bulan 8 sebelum 1 tengah hari. Jadi di mana para peserta perlulah bersedia daripada sekarang untuk akhir juga sebenarnya, selain menyiapkan task 1, task 2 ni, task 2. Jadi perlulah orang kata mahir kan, sebab
di pusingan akhir nanti peserta perlu terus upload dalam hari yang sama. Okay. Jadi ini orang kata saya cerita awal supaya standby untuk peringkat akhir. Mudah-mudahan semua boleh masuk ke peringkat akhir. Saya ucapkan semoga berjaya. Jangan putus semangat, teruskan dengan mencari ilmu. Okay, dan teruskan usaha anda. Kalau tak ada soalan, kita boleh habiskan kita punya taklimat di sini. Kalau tak soalan, nanti taklimat ni dengan yang Cik Syazwan ajar tu dia akan hantar kan kat dalam grup kan? dia akan hantar. Okey, go. Okay, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.